Seterusnya adalah menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Siapa yang untung? Akhirnya pengguna juga untung akibat daripada perdagangan antarabangsa. Contohnya kita tengok macam kereta. Kereta import, kereta tempatan. Pilihlah mana yang korang nak. Mana yang menepati cita rasa, mana yang mampu kan. So dia menawarkan pelbagai pilihan kat kita. Okay? Jadi kereta import ada, kereta ekspor ada, boleh pilih. Kalau nak yang mahal boleh ambil kereta import dengan ikut kepuasan cita rasa kita kan. So dia menawarkan pelbagai pilihan pengguna. Dia menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Jadi pilihan kita pun banyak. Okey, seterusnya adalah menambah peluang pekerjaan. Okey, bila kita membuat perdagangan antarabangsa, kita ekspor barang tu keluar negara, betul? Okey, bila kita ekspor barang tu keluar negara, jadi permintaan terhadap barang itu akan meningkat. Bila permintaan barang tu meningkat, firma tempat tempatan akan mengambil lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan tu. Okey, bila permintaan banyak, kena keluarkan barang pun banyak. Jangan permintaan banyak tak keluarkan barang. Okey. So sekarang ni bila kita dah pasaran kita ni dah luas, jadi kita permintaan barang kita pun akan meningkat. Jadi kita kena luaskan, kita kena meningkatkan keluaran. Jadi kita akan ambil lebih ramai pekerja. So ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan akan mengurangkan masalah pengangguran. Okey, seterusnya menggalakkan mobiliti tenaga buruh. Okey, melalui perdagangan antarabangsa, tenaga buruh dari sebuah negara dapat bergerak dari sebuah negara ke negara yang lain. Okey, melalui perdagangan antarabangsa juga. Contohnya macam kita ada kilang kat negara kita, kita kena ekspor barang keluar negara, permintaan banyak. Okey, contohnya macam kita perlukan pekerja buruh berkemahiran rendah kan. Berkemahiran rendah ni maknanya dari segi sektor pembinaan, sektor pergilangan peladangan, kita tak cukup buruh. Jadi kita perlu mengambil buruh dari luar negara, iaitu kita panggil buruh asing. Okey, buruh asing ni inilah kita panggil mobiliti tenaga buruh. Pergerakan buruh dari sebuah negara ke negara lain. Okey, bila kita buat perdagangan antarabangsa, okey, pengeluaran kita banyak. Contoh macam kelapa sawit. Okey, tak ada orang nak kerja kat ladang. Jadi kita kekurangan pekerja. Jadi kita ambil pekerja dari luar negara yang berkemahiran rendah. Okey, kita ambil, bawa masuk ke dalam negara kita dan kita bagi diorang kerja dekat bahagian sektor peladangan. Okey, contoh macam Malaysia pula. Malaysia ni dia kekurangan tenaga buruh mahir. Okey, contoh macam doktor, jurutera, pesyarah. Jadi kita pun akan, kalau tengok pesyarah ni banyak. Universiti banyak pesyarah-pesyarah luar negara kan, sebab kita kekurangan pesyarah yang mahir, yang pesyarah mahir. Okey, jadi kita membawa masuk pesyarah dari luar negara So ini berlakulah mobiliti tenaga buruh. Okey, seterusnya dia akan menggalakkan pelaburan. Okey, bila kita membuat perdagangan antarabangsa, okey, so kita punya perniagaan tu akan lebih berkembang. Ini akan menarik minat firma macam ini, akan menarik pelabur asing lah untuk macam joint venture ke, buat pelaburan dengan kita ke kan. So dia akan lebih tertarik untuk buat pelaburan. Dia akan melaburkan modal sebab dia tengok perniagaan kita, dia tengok negara kita makin maju, dia tengok perniagaan kita makin berkembang. Jadi dia akan menarik pelabur-pelabur asing ni masuk untuk buat pelaburan dalam dengan negara kita. Contohnya kita tengok macam sektor perbankan kan, banking kita ni mendapat sambutan dari luar negara. Jadi dia pun nak joint venture untuk dapatkan keuntungan lah, nak dapatkan keuntungan bersama kan. Okey, so dia pun akan yang ni so bila kita buat perdagangan antarabangsa, dia akan menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur modal ke dalam. Tak kisahlah nak melabur modal ke, buat joint venture ke, usaha sama ke, nak buat pengambil alihan kan. Kan kita belajar dulu pelabur asing ada banyak kan. So dia akan menarik pelabur asing untuk buat pelaburan dekat negara kita. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya mewujudkan hubungan baik dengan negara dagang. Okey, bila kita ada perdagangan antarabangsa ni, kita macam akan mewujudkan hubungan yang baik lah macam kita bekerjasama dengan negara-negara lain
Jadi dia mewujudkan hubungan yang lebih baik. Sebab kita dah berdagang dengan dia, jadi kita pun akan sentiasa menjaga hubungan kita tu dengan negara tu. Contohnya macam kita mengeksport minyak kelapa sawit dekat China. Jadi kita kena jagalah hubungan baik dengan negara-negara ni kan. Untuk kita terus kalau kita bergaduh nanti efek pada perdagangan kita pula. Jadi kita kena jaga hubungan yang baik dengan negara dagang. So bila kita berdagang, kita sama-sama berniaga, jadi kita akan saling bertolak ansur dan mewujudkan perdagangan antarabangsa yang lebih baik.